Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 3. So, untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan ulang kaji semula apa yang kita dah belajar dalam bab 1, iaitu bab indeks. Okey, dalam bab indeks, kita dah pun dikenalkan dengan apa itu asas dan juga apa itu indeks. Okey, so A itu kita kenali sebagai asas, N itu kita kenali sebagai indeks ataupun kuasa lah. Senang kita sebut A kuasa N. Okey. Asas A, indeks dia adalah N. Sebagai contoh, kalau kita ada A asas 3, asas tu adalah 3, indeks dia adalah 4, jadi 3 kuasa 4. Kita boleh tulis sebagai 3 darab 3 darab 3 darab 3. Okey, sebanyak 4 kali. 3 darab 3 darab 3 tu mewakili 3 kuasa 4. Okey, untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan indeks ini, kita ada hukum indeks. Yang pertama ialah hukum pendaraban. Jika kita ada A kuasa N darab dengan A kuasa N, kita boleh tulis sebagai A kuasa M tambah N. Okey, kalau darab, indeks dia kita tambah. Okey, sebagai contoh, kalau kita ada 5 kuasa 2 darab dengan 5 kuasa 4. Di sini kita tengok asas dia sama, 5. Jadi, kita akan dapat 5 kuasa 2 tambah dengan 4, kita dapat 6. Okey, jadi 5 kuasa 2 darab dengan 5 kuasa 4 sama dengan 5 kuasa 6. Kalau untuk pembahagian, A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, kita boleh tulis sebagai A kuasa M tolak N. Sebagai contoh, kalau kita ada 5 kuasa 2 bahagi dengan 5 kuasa 4, asasnya sama, 5. Jadi, kita boleh tulis sebagai 5 kuasa 2 tolak dengan 4, kita dapat negatif 2. Okey. Seterusnya kita ada kuasa. Okey. So, A kuasa M dalam kurungan, semua nombor ini dikuasakan dengan N atau indeks yang di luar kurungan tu adalah N. Jadi, kita boleh tulis sebagai A kuasa M darab N. Okey, nombor indeks di dalam kurungan tu kita darabkan dengan indeks yang di luar kurungan. Sebagai contoh, kalau kita ada 5 kuasa 2, kemudian kita ada kuasa lagi 4 di luar. Indeks yang di luar tu 4, indeks yang di dalam tu ialah 2. Jadi kita boleh darabkan. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 8. Okey, kalau kita ada A kuasa M darab A kuasa N, semua tu dikuasakan dengan P, kita boleh tulis sebagai A kuasa MP darab dengan A kuasa NP. Maksudnya setiap indeks di dalam kurungan itu didarabkan dengan indeks di luar kurungan. Kalau kita ada 3M kuasa 4 dan semua itu dikuasakan dengan 3. 3 kuasa 4, 3 ni bila dia tak ada indeks di atas dia, bermaksud indeks itu adalah 1. Jadi 3 kuasa 1 darab 3. Jadi 3 kuasa 3 ialah 27. M kuasa 4 darab 3 ialah 12. Jadi 27 M kuasa 12. Okey, seterusnya kita ada indeks pecahan. A kuasa 1 per N, kita boleh tulis sebagai punca kuasa N bagi A. Sebagai contoh, kalau kita ada 8 kuasa 1 per 4, kita boleh tulis sebagai punca kuasa 4 bagi 8. A kuasa M per N. Sekarang nombor pengangkanya bukan lagi 1, M. Okey, sebarang nombor. Kita boleh tulis sebagai A kuasa M dalam kurungan dikuasakan dengan indeks di luar kurungan adalah 1 per N. Atau kita boleh tulis dalam kurungan tu yang 1 per N. A kuasa dengan 1 per N, kemudian dikuasakan dengan M. M itu berada di luar kurungan. Okey. So, sebagai contoh, kalau kita ada 8 kuasa 2 per 5, kita boleh tulis sebagai 8 kuasa 2 dan semua tu dikuasakan dengan 1 per 5, atau 8 dikuasakan dengan 1 per 5, kemudian semua tu dikuasakan dengan 2. Maksudnya 2 tu berada di luar, indeks 2 tu berada di luar kurungan.
Okey, ataupun A kuasa M per N juga boleh ditulis dalam bentuk punca kuasa. Bermaksud kita boleh tulis sebagai punca kuasa N bagi A kuasa M. Atau punca kuasa N bagi A dan semua tu dikuasakan dengan M. Contohnya kalau 8 2 per 5 tadi, kita juga boleh tulis sebagai punca kuasa 5 bagi 8 kuasa 2 atau punca kuasa 5 bagi 8 dan kesemua tu kita kuasakan dengan 2. Okey, selain itu, untuk indeks juga, kita ada indeks negatif. Indeks negatif ni maksudnya nombor yang kuasa ke atas tu dia ada negatif. Okey, so kalau kita jumpa A kuasa negatif 1 per N, kita boleh tulis sebagai 1 per A kuasa N. Okey, kalau kat sini kita tengok simbol negatif tu dah tak ada. Tapi kita kena letakkan sebagai 1 per. Okey, dengan syarat A tak sama dengan sifar. Okey, sebagai contoh, katalah kita diberi 4 kuasa dengan negatif 3. 4 kuasa negatif 3 ni, kita boleh tulis sebagai 1 per 4 kuasa 3. Dan yang terakhir, kita ada indeks sifar. Indeks sifar ni ialah apa sahaja nombor yang kita kuasakan dengan sifar. So, A kuasa sifar, kita akan dapat 1. Di mana A itu tak sama dengan sifar. Jadi, sebagai contoh, kalau kita ambil sebarang nombor, sebarang pemboleh ubah yang kita kuasakan dengan sifar. So, contohnya 5 kuasa sifar. So, 5 kuasa sifar kita akan dapat 1. Kalau kita ambil K kuasa sifar juga, kita akan dapat 1. So, itu adalah hukum-hukum indeks yang perlu ataupun yang dah kita pelajari. Okey, kita tengok macam mana penggunaan hukum indeks itu dalam penyelesaian contoh soalan. Okey, contoh soalan 5 kuasa negatif 3 dalam kurungannya dikuasakan dengan 4 darab 4 kuasa 3 dibahagikan dengan 5 kuasa negatif 3 dan kesemua tu dikuasakan dengan 3. So, ini melibatkan indeks yang melibatkan kuasa. So, kita dah belajar, dah diterangkan tadi bahawa indeks yang nombor indeks di dalam kurungan perlu didarab dengan nombor indeks di luar kurungan. Jadi, kalau yang ini kita ada 5 kuasa negatif 3 darab dengan 4. Darab dengan 4 kuasa 3 ni kita tak kacau. Yang di bawah dia akan jadi 5 kuasa negatif 3 darab dengan 3. Jadi kita akan dapat 5 kuasa negatif 12 darab 4 kuasa 3 per dengan 5 kuasa negatif 9. Di sini kita tengok asas dia ada nombor yang asas sama iaitu 5. Kalau asas sama dan nombor ini melibatkan operasi bahagi, jadi indeks dia kita kena tolak. Jadi kita ada 5 kuasa negatif 12 tolak dengan negatif 9. Darab dengan 4 kuasa 3, kita akan dapat 5 kuasa negatif 3 darab 4 kuasa 3. So, di sini pula kita nampak ini melibatkan indeks negatif. 5 kuasa negatif 3, kita boleh tulis sebagai 1 per 5 kuasa 3. Darab dengan 4 kuasa 3. Jadi, kita selesaikan, kita akan dapat sifar perpuluhan 512. Okey, untuk soalan seterusnya, 2x kuasa 5, y kuasa negatif 3 dikuasakan dengan 4, bahagi dengan x kuasa 2y dikuasakan dengan 5. Bermaksud semua nombor yang di sebelah atas ni perlulah dikuasakan dengan 4. Indeks dia perlu didarab dengan 4. Yang di bawah ni semua indeks dia perlu didarab dengan 5. Jadi 2 kuasa dengan 1. 2 ni dia tak tulis dia punya indeks. Jadi maksudnya 1. 2 kuasa 4 darab dengan x kuasa 5 darab 4. Y kuasa negatif 3 darab 4. Perkan dengan x kuasa 2 darab 5. Y 1 darab 5. Jadi kita selesaikan y kuasa 2 kuasa 4 kita akan dapat 16
X kuasa 20, Y kuasa negatif 12. Yang di bawah kita akan dapat X kuasa 10 darab Y kuasa 5. Okey, kita tengok dekat sini ada asas yang sama iaitu X dan juga Y. Dan melibatkan operasi bahagi. Jadi indeks dia kita kena tolak. 16 darab X kuasa 20 tolak 10 darab dengan Y negatif 12 tolak 5. Jadi kita akan dapat 16 darab X kuasa 10 darab dengan Y kuasa negatif 17. Dan biasanya dalam matematik kita tak tulis simbol darab ni. Kita terus je tulis 16X kuasa 10 Y kuasa negatif 17. Okey, soalan yang terakhir kita cuba. Okey, di sini melibatkan satu nombor yang besar. So, kalau kita nak kecilkan ataupun kita nak cuba selesaikan dengan menggunakan kaedah asas yang sama ni. So, jadi kita cari apakah nombor yang didarab dapat 3,375. Okey, kita dapati 5 darab 5 kuasa 3, negatif 5 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 3. Dan untuk yang ini punca kuasa 3 ni adalah kuasa 1/3 darab dengan 2 kuasa 7 darab dengan 3 kuasa 5. 16 ni pula kita boleh tukarkan kepada 2 kuasa 4. Okey, darab dengan kuasa 3/4 dan 729 ni kita boleh tukarkan kepada 3 kuasa 6, jadi kuasa 1/3. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat negatif 5 darab 3 kuasa 1 ni, 5 kuasa 1, 3 kuasa 1 darab 2 kuasa 7 darab 3 kuasa 5. Yang bawah kita akan dapat 2 kuasa 3 dan 3 kuasa 2. Okey, kita permudahkan. Jadi kita selesaikan yang mana ada asas yang sama tu kita boleh selesaikan. So kita akan dapat negatif 5 darab dengan 2. Di atas ni ada 2 kuasa 7. Di bawah ni ada 2 kuasa 3. Jadi 7 tolak 3. Sebab melibatkan operasi bahagi. Darab dengan 3. 3 di sini ada 1 kuasa 1. Dan di sini ada 5. Jadi ini melibatkan pendaraban. Jadi kita perlu tambah. Dan di bawah juga ada 3 kuasa 2. Jadi perlu tolak. Jadi kita akan dapat negatif 5 darab 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 4. Jadi kita akan dapat negatif 6,480. So itu ialah bagaimana kita menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan hukum indeks. Okey, sekian. Terima kasih.